parlimen kita, YB Syarizal, YB David, Tuan Mozani dari Ketua Penolong ADO, Kadu di Pejabat Daerah. Serta Encik Ong Lepek, serta semua wakil-wakil penduduk. Untuk makluman, Alhamdulillah tadi saya telah baru saja balik dari pejabat SUK, mesyuarat Exco MTES yang turut dihadiri oleh Mozani. YB pun ada bersama. Dan dimaklumkan bahawa pihak MTES telah bersetuju lah, Alhamdulillah, dengan cadangan pihak PKJ untuk melaksanakan kerja-kerja perbaikan cerun dan tembok penahan di Jalan Bukit Mewah 19 untuk dilaksanakan secara serta-merta. Dari segi pelaksanaan projek, pihak PKJ kita Jabatan Kejuruteraan akan menguruskan macam mana dia punya kaedah pelaksanaan dan sebagainya. Dan saya sendiri tadi telah berbincang dengan Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri Selangor, dan beliau telah mengarahkan pihak SKJ untuk berbincang dengan pengusaha atasan untuk kaedah pelaksanaan kerja, termasuk dari segi pendidikan. Yang itu kita akan uruskan. Dan untuk petang ni kita akan maklumkan kepada tuan-tuan bahawa kita akan memberikan sumbangan untuk rumah sewa, sewaan sebanyak RM1,000 setiap rumah, yang mana melibatkan sebanyak 27 buah rumah. So petang ni kita akan terus sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan, dan kita akan ambil nama semua dan minta mohon tuan-tuan dan perempuan untuk tanda tangan. So untuk yang hari ni kita akan berikan sewaan tu untuk sebulan dulu. So kita jangkakan projek ni akan duration siap sebenarnya dalam masa 3 ke 6 bulan. So kita mohon tuan-tuan dan perempuan untuk berpindah keluar serta-merta. Dan hari ini kita akan bagi RM1,000 tersebut lah kepada tuan-tuan dan perempuan. Dari segi safety, kita telah berbincang dengan pihak pejabat daerah daripada Jabatan Bencana Daerah untuk kita memohon bantuan daripada pihak polis lah untuk menjaga kawalan dari segi keselamatan penduduk, dan juga especially barang-barang lah, harta benda yang tinggal di rumah lah. Kita ada panggil juga pada petang ni pihak polis, pihak bomba, mungkin tak sampai lagi, tapi kita akan uruskan lah bersama dengan bantuan daripada pihak pejabat daerah. Itu untuk makluman terkini. Dan dari segi kerja-kerja perbaikan, kita akan berbelas kerja ni untuk masuk serta-merta. Kalau dapat besok juga, insyaAllah. Cuma kita perlu pastikan yang kerja ni perlu ada insurans kerja untuk sebelum kontraktor boleh masuk ke tapak. Dari segi documentation, pihak Jabatan Kejuruteraan akan menguruskan dengan pihak kontraktor. So itu saja dari pihak kita yang PKJ. So sekiranya ada apa-apa soalan yang hendak diajukan, saya mohon bolehlah. Sebelum tu, lepas saya dilantik jadi ahli parlimen kat sini, saya dah tahu tentang isu ni. Kita pun dah tulis beberapa. Tak jelas, tak dengar. Lepas saya dilantik jadi ahli parlimen kat sini, saya pun dah dimaklumkan oleh Encik Ong Lepek tentang isu ni. Sebab saya difahamkan bahawa isu yang paling ini adalah dana lah. Jadi bila dah dapat tahu daripada Encik Ong Lepek, saya dah tulis surat, dah bangkitkan ke parlimen, dah bangkitkan ke PKJ dan sebagainya. Kita dapat dana, tak silap saya, dalam berapa, 2 juta daripada PKJ. Jadi sekarang ni saya difahamkan bahawa kerja-kerja tu sekarang dah lebih daripada jumlah tersebut lah. Awal-awal mesti dah lebih sebab dia Tak. Saya faham. Jadi saya nak tahu sekarang, apa yang berlaku daripada
pengumuman masa Menteri PKP datang sampai ke sekarang, adakah ianya masa tu dah jadi lagi teruk ke atau macam mana? Dan ada apa jumlah yang diperlukan sekarang dan adakah kita cukup jumlah tersebut untuk dapatkan? Sebab kalau tak cukup kita kena cari duit tu untuk ni. Sebab kalau kata memang dah state dah bagi kelulusan untuk cover semua, okey, alhamdulillah. Tapi kalau tak, kita mungkin kena perlukan cari lagi dana tu untuk kita betul-betul bagi. So, Okey, untuk makluman, pihak kita telah terima aduan ni sejak dari Disember 2021. So selepas dia terima aduan, kita straight away pergi ke tapak dan kita telah melantik geotechnical consultant untuk review masalah ni. Dan berdasarkan pada masa itu, kejadian yang berlaku pada 2021, kita punya anggaran kos lebih kurang 3.8 juta. So itu selepas tu kita of course pihak FPKJ pada akhir tahun kita punya bajet untuk bencana alam memang telah kehabisan lah. Itu memang kita punya bajet. Biasanya setiap tahun dia bencana alam kita akan habis sebab kita terpaksa cover the whole area of kawasan FPKJ. Seterusnya kita terpaksa memohon kepada pihak KPKP sebanyak 3.8 juta pada tahun 2022. Dan berdasarkan perbincangan dan mesyuarat yang telah diadakan beberapa kali dengan pihak KPKT hanya meluluskan peruntukan sebanyak 2 juta saja instead of RM 3.8 juta yang telah dipohon oleh PKJ atas alasan bahawa pihak KPKT memaklumkan bahawa slope itu adalah selamat, stable. Walau bagaimanapun apa yang finding kita daripada pihak PKJ dan juga konsultan, slope tu memang ada berlaku tension crack. So memang ada masalah kepada slope tersebut. Walau bagaimanapun kita terpaksa akur dengan kenyataan daripada pihak KPKT yang hanya meluluskan peruntukan sebanyak 2 juta saja untuk membaiki tembok penahan rubber wall di belakang rumah tuan-tuan dan perempuan. Dan juga termasuk membaiki longkang di bahagian belakang rumah. So itu saja yang diluluskan dan kita terpaksa akur dengan keputusan tersebut. Peruntukan sebanyak 2 juta saja yang diluluskan dan tender telah dikeluarkan. Dan tender dikeluarkan dan pada masa ini masih lagi dalam proses iklan tender dan akan ditutup pada 9 November 2023. So untuk itu tender tersebut kita terpaksa batalkan sebab sudah tidak lagi relevan. Sebab keadaan di tapak 3 hari lepas kejadiannya sangat teruk yang mana dia punya slump tu adalah 1.5 meter ke 2 meter. So memang very tremendously 1.5 yes. So biasanya kalau ada masalah mendapan ni at least dalam 2-3 kaki, tapi ni sampai 2 meter sehingga menyebabkan piling ada yang patah. So kita bernasib baik struktur rumah tuan-tuan dan perempuan adalah struktur asasnya daripada pile lah, daripada cerucuk. Kalau dari pad footing saja saya khawatir memang rumah tuan-tuan boleh gipil lah. So alhamdulillah hanya satu yang kita notice ada satu batang saja pile yang telah patah. So memang keadaan yang ketika ni kita pun tadi dah maklumkan kepada pihak Menteri Besar berkaitan dengan isu ni dan yang Mak Menteri Besar telah berhubung kita masuk ke tapak dan dari segi bajet apa yang dimaklumkan tadi pihak MTES meminta kita untuk mendapatkan bajet 2 juta yang telah diluluskan oleh KPKT untuk kita guna pakailah yang 2 juta tu. So walaupun pihak KPKT dia ada prosedur yang perlu dipatuhi dan kita terpaksa bincang lah ikut. So hari ni kita dibawakan pihak KPKT juga akan turun. Tak jadi. Tak jadi pula. Bos dapat call tak jadi, then next week bos dia turun. Robi. So apa yang tadi selepas suara test yang dimaklumkan oleh PWN
ada 3 option lah untuk dilaksanakan oleh pihak KPKJ. First option adalah pihak KPKT menanggung keseluruhan peruntukan sebanyak actually peruntukan yang telah disediakan yang latest adalah sebanyak 10.6 juta. Okey. Ni Tuan Timbalan yang kedua, Tuan Muhammad Faris. So first option yang telah diberitahu tadi oleh pihak PWN untuk keseluruhan peruntukan sebanyak 10.68 juta ni ditanggung oleh pihak KPKT. Walaupun bagaimanapun pihak YB PWN memohon pihak KPKJ untuk mendapatkan bantuan daripada YB Eng Swidim, kita punya Exco Kerajaan Tempatan, untuk berbincang dengan YB Eng Komeng, iaitu Menteri KPKJ. So tadi pihak YB Eng Swidim juga ada bersama dan dia meminta kita untuk berbincang semula lah dengan pihak beliau dan juga Menteri Perumahan. So itu first option, dan option kedua adalah untuk kita menggunakan peruntukan di bawah Maris. Walaupun bagaimanapun ini pihak PWN memaklumkan sama ada diluluskan atau tidak diluluskan, dia akan berbincang dengan pihak yang MOF dan sebagainya lah. Dan yang ketiga option adalah untuk pihak KPKJ menggunakan peruntukan di bawah ISF, dan pihak SK akan reimburse peruntukan tersebut. So ada 3 option, dan selepas ISF tu adalah peruntukan Improvement Service Fund yang mana pihak KPKJ memang mensyaratkan kepada pemaju perumahan untuk membayar sumbangan di bawah ISF. So selepas kita berbincang dengan pihak PWN, saya, Cik Alim dan Cik Fazli telah berjumpa dengan pegawai PWN, dan actually option yang ketiga tu adalah disyorkan untuk dilaksanakan. Dari segi prosedur wise, itu yang paling cepat. Itu untuk makluman, dan saya akan berbincang dengan pihak Tuan Khairul dulu. Puan, boleh saya tanya? Singkat saya tanya, saya ada 2 soalan. Satu, mengenai tender ni, adakah sekarang memandangkan keadaan pendapatan masih masuk ke tender terbuka ataupun gunjingan terus? Sebab saya rasa gunjingan terus sebab memandangkan keadaan sendiri, sebab tak ada masa nak buat tender. Itu soalan pertama. Soalan kedua ni, tadi Puan ada sebut tentang coverage insurance. Dia boleh bagi tahu coverage itu dia untuk mana area. Okay. Soalan pertama tu berkaitan dengan tender. Tender. Okey, saya telah sebentar tadi YB Exco Dr. Islam juga telah memaklumkan bahawa kerja ini perlu dilaksanakan dengan betul. Dan sekiranya kita mengikut kaedah perolehan yang biasa adalah tender terbuka, memang projek ini kita tak dapat laksanakan yang betul. Apa yang telah disarankan bukan tadi adalah pihak KPKJ untuk memohon kepada kerajaan negeri melalui Pegawai Kewangan Negeri untuk dilaksanakan secara lantikan terus. Direct negotiation, yes. So itu yang kita telah sediakan semua laporan, dan itu tadi selepas mesyuarat saya terus kemukakan permohonan untuk pelantikan secara lantikan terus kepada YB PWN. So memang tadi kita dah terus submit sekali dengan laporan tersebut. So ya, PWN juga telah terima dan telah panjangkan kepada pihak yang pegawai untuk tindakan. So dari segi itu, insyaAllah berdasarkan perbincangan tadi, pihak PWN tiada halangan untuk pihak PKJ menjalankan kerja ini untuk melantik kontraktor secara direct negotiation. Dia nanti secara terus untuk melaksanakan kerja-kerja. Dan untuk yang kedua berkaitan dengan insurans, disebabkan kerja-kerja ini dilaksanakan dengan segera,
kita perlu mengeluarkan surat niat kepada kontraktor. Dengan surat niat itu baru boleh kontraktor mengambil insurans. Insurans ni adalah untuk kerja-kerja, sebelum kerja-kerja dilaksanakan, insurans public liability insurance serta workman compensation perlu ada untuk kontraktor memulakan kerja. This one untuk secure negative happen, sekiranya berlaku kemalangan dan sebagainya, kontraktor boleh claim. Dengan rumah belakang semua. Ya, tak. Okey. Cuma untuk makluman, tadi pihak konsultan ada maklumkan sekiranya tuan-tuan dan puan ada mengambil insurans, home insurance, yang tu sebenarnya boleh claim. Boleh claim home insurance. Sekiranya ada klausa perils. So tuan-tuan dan puan boleh mohon kepada pihak insurans untuk membayar secara tersebut. Surat niat ni letter of intent. Ya, betul. Kalau tak ada insurans, Kalau tak ada insurans, boleh. kalau beli insurans tak? Apa satu? Oh, MPKJ ada cover ke atau siapa-siapa kontraktor boleh tahu? Ya, that's why saya cakap insurans untuk kerja tu adalah untuk cover. Sekiranya berlaku apa-apa kemalangan dengan berkaitan dengan projek ini, so dia ada secure insurance public liability serta workman compensation. Public liability. Pak, saya nak tanya, sepanjang tahun 2023 ni, saya dimaklumkan pada bulan Julai, if I'm not mistaken lah, kelulusan DPKPKT dah diluluskan. Lepas tu expected file MPKJ kata bulan 8, so ditunda bulan 9 dan open balik bulan 10. So kenapa dalam masa itu tak digunakan option-option yang sekarang ni digunakan secepat yang mungkin? Kenapa tak digunakan sebelum-sebelum ni? Sebab kami dah bersuara lama dah. Kenapa sekarang ni bila dah terjadi teruk, itu pun sebab kami bising, sebab kami bersuara lagi, kata rumah kami dah roboh sampai macam ni. Baru sekarang, oh okey, hari ni kena keluar, okey, you kena keluar, okey, lepas ni you kena tak boleh duduk rumah macam ni, okey, kemah dah siap apa semua. Kami sangat-sangat kecewa penduduk. Jadi kita punya kekecewaan senang saja. Kita dah ajukan masalah ni 2020. Since 3 PKP, tahun kita dah bertahan. Setiap orang, setiap kali pihak-pihak berkuasa datang tengok, apa ambil keadaan, gambar, keluar media, okey, tak done. ada apa-apa dokumen tertulis daripada mana-mana pihak menyatakan status kita sebagai penduduk. Apa yang boleh dibuat, ada no action plan. Lepas tu ada satu time mereka suruh kata robohkan bahagian belakang kita. Ya, betul. Kita robohkan Tak tetapi tiada apa-apa target plan di mana apa kita perlu buat. Next steps were not there. Kali ini kita sebenarnya bukan nak memberontak ke apa, tapi kita agak kecewa. Kita tak tahu kali ini sama ada kita buat apa yang pihak berkuasa cakap kita buat, adakah mereka akan selesaikan masalah kita secepat mungkin ke, atau do we have something, because they are telling there's contractor, they are still looking into the contractor, so many people are coming and there's no action. So kalau kita tahu apa action plan lah, then at least we are settled a bit better. saya rasa kalau MPKJ lah atau badan yang mana lah yang rasa dia ambil tindakan awal, saya rasa mungkin rumah kami tak jadi seteruk macam ni. Sebab kami dah 3 tahun since PKP lagi benda ni dah disuarakan. Kami pun pernah pergi buat mesyuarat di MPKJ dah banyak kali dah. Ahli parlimen datang je tengok gambar, ambil stop sampai situ je. Tak ada pun apa-apa action yang ambil. Okey, saya jawab dulu. Okey, untuk makluman, PFKJ bukanlah tak ada tindakan. Kita memang ambil tindakan dan untuk makluman kita telah maklumkan perkara ini beberapa kali kepada pihak PFKJ. Satunya tuan-tuan dan puan kena faham yang projek ini melibatkan kos yang tinggi. Kiranya untuk dilaksanakan, PFKJ tiada peruntukan untuk melaksanakan ni sebab anggaran awal kosnya adalah sebanyak 3.8 juta. Bukan sebab nak merepair slope ni bukan satu pekerjaan yang senang, maksudnya dari segi bajet tu. Faham? So, Tapi saya nampak Puan Disaratan kata KPKP dah luluskan 2 juta. seperti mana saya maklumkan, yang kita mohon adalah sebanyak 3.8 juta untuk merepair slope dan retaining wall. Walau bagaimanapun, peruntukan yang diluluskan hanya sebanyak 2 juta saja untuk memperbaiki tembok penahan di belakang rumah.
So memang kalau dari segi bajet, memang bajet yang diteruskan tu adalah tidak cukup dan kita juga telah mohon kepada KPKT untuk projek ini dilaksanakan secara runding terus. Kita sebenarnya dah maklumkan kepada pihak KPKT. Saya bersama Cik Halim dan Cik Fazli telah beberapa kali bermesyuarat di KPKT. Dan malangnya perkara tersebut tidak dipertimbangkan. So it's not that we are not taking any action on this matter. We understand that the problem that faced by the resident. So kita dah cuba sedaya upaya dan apa yang berlaku sekarang ni memang kita pun apa ni lah. That's why kita terus ambil tindakan dengan bantuan YB. Dan kita terus bawa ke mesyuarat MPLEX. So, saya harap penduduk faham apa yang kita, it's not that we are not taking any action. Kita dah berusaha sedaya upaya kita. Dan dari segi prosedur memang lambat. Kita nak rumuskan 1 tahun penyelesaian. Macam semalam lah, juga saya dekat sini kan, ada orang tanya saya bila selesai kerja. Saya cakap kalau boleh malam ini saya mau malam. So, kami pun tak ada. Ya itulah, mesti ada prosedur. So macam pegawai sini ini dengan Halim, saya ingat dah 24 jam tak tidur. Semalam balik pukul 5 kita mesyuarat, lepas itu dia buat paperwork. Pagi ni saya pergi jumpa MB, baru dapat kelulusan, baru boleh kita buat. Tanpa kelulusan, tanpa surat, siapa tak buat sini nanti buat taruh bayar. So benda ini kita dah try. So saya harap dia orang faham. So sekarang penting kita kerjasama, siapkan ini. Sebab ini bukan mudah bekerja. Okay? Dan bagi kita satu peluang untuk buat siap dengan baik. Jadi saya ingat kontraktor dah silap malam dah start boleh mobilize. Kalau dia mau malam dah start boleh, kita akan buat baik-baik dan apa boleh jumpa kita boleh bincang. Kita percayakan kerja akan mula berjalan. One is an action plan, what is going to be done. Aktiviti tak semestinya Tak ada masalah. Semua itu baik. saja kita nak. Semua baik. Nanti saya kata. Terima kasih. Okay, so sekarang kita ni dah kena pindah keluar. Ini bahaya tempat ini. Tadi you cakap you akan bayar duit monthly selalu. Tak cukup lah ibu. Apa? Benda ini saya ingat macam mana. Rumah sewa by cari our own ataupun your side. Your lah. Your dia Ada cari. ke yang nak sewakan satu Buat bulan? semalam saya ada suggest pada Cik Fazli. 3 bulan. Setiap bulan punya bayar. Alhamdulillah dia pernah buat untuk hari ini. Itu baik. Tiga sampai 6 bulan. Minimum capacity is 1 year. It's very hard to find 3 to 6 months. You don't have to understand that 27 is semalam saya ada bagi suggestion pada Cik Fazli tentang penempatan kami di blok oleh sebab projek ni okey Cadangan memang saya tahu ni cadangan cikgu lah. cadangan saya ya betul ni cadangan saya rasa residen pun agak setuju juga dengan cadangan saya ni lah. Cadangan saya macam ni, projek perumahan kita ni di bawah Cekap Corporation sekarang ni dikenali sebagai MKH. So saya rasa MKH ada banyak projek di Kajang ni, banyak projek dia. Mula projek perintis dia di sini. So dari sini keuntungan dia berlipat ganda dan dia dapat majukan perniagaan dia itu atas usaha dia lah. Okey, kebijaksanaan dia. So apa kata MKH sekarang ni beri kami peluang menempatkan kami di kondominium yang mereka Ada kosong merah. ya, okey. Serta-merta takkan ada orang yang nak sewa. Saya rasa penduduk di sini akan setuju dengan cadangan saya. Jadi hubungan antara aktiviti dengan Tak tahu Sebab- kalau ada kosong memang saya boleh jumpa dia bincang. Kita takut dia ada. Tak, sebab saya rasa kalau ada intervensi pihak atasan macam YB
pasti MKH pun akan bersetuju. Dan ini Buat jumpa tasik. lepas dan ini juga YB, dan ini juga YB, dan ini juga boleh dijadikan CSR projek mereka. Itu Tak, siapa kamu tak, cakap? tak. Kita settle Kalau dulu. itu letak tepi, tapi Kalau dia mau kita big, saya boleh- bayar tak apa. Janji okey yang lah, pergi okey lah. sana. Kalau macam Yes. tu, okey lah. Kalau dia mau CSR, okey lah. Ya. Kalau dia tak nak pun saya bayar lah. Betul tak? Mau settle ni takkan Semalam kita dapat idea ni, kita kejar YB kat bawah tu, tapi YB dah balik. Bila? Petang semalam. Sebab lepas YB, Malam saya datang sini pukul 7. saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya datang. Saya call you. Sebab lepas ada yang saya ada dalam ada. Tadi yang you marah-marah itu YB saya lah. Okey lah, jangan marah lagi ya. Jangan ni FX lawan saya. Nanti YB you kena faham. Saya soalan tak. Kita orang 3 tahun YB. Nanti kita Sekarang I suka you, okay. Tengok, betul saya undi YB. Sambung tak? Ini Abang Iskandar, hari Rabu malam call saya. Itu malam yang buat saya tak dapat tidur. Saya memang marah dia. So, hari kedua saya datang lah, semalam datang. Okey, saya tahu, kita settle lah. Semua pun sini, tak ada tidur pun ada. So, kita settle. Ya, kita settle. Lain kali, lepas ini kita buat satu kenduri. Saya belanja makan. Boleh ya? Kita settle dulu. Nah, kita belanja YB sebab membantu kami. Kita jumpa Tasri lah. Macam ni, bincang. Kita bincang MKH. Boleh tak? Tapi sebelum tu, boleh kita sahkan dekat sini bahawa yang 1,000 tu adakah akan dibayar setiap bulan ke macam mana? Betul. Tahu. Kita sahkan dulu kat sini. Setiap bulan. Setiap bulan Lepas jadi kita bayar. Kita bayar. Sampai siap projek. Satu rumah. Sekarang okey lah. you sekarang pindah sana, sekarang cash. Tapi YB untuk diri